Pengurusan kurikulum bilik darjah memberi fokus kepada amalan guru dalam mentransformasikan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan ke dalam proses merancang, melaksana dan menilai pengajaran dan pembelajaran yang berlaku dalam bilik darjah. Pelbagai pihak mengemukakan idea dan pandangan mereka dalam mewujudkan pendidikan yang terbaik. Lantaran itu, timbullah pelbagai isu berkaitan pengurusan kurikulum bilik darjah. Mari kita kenal pasti konsep dan pengertian berkaitan isu-isu ini. Isu kini yang hangat dibincangkan adalah homeschooling atau dalam bahasa Melayu dikenali sebagai sekolah di rumah. Homeschooling adalah kaedah persekolahan di mana kanak-kanak diajar di rumah sama ada oleh ibu bapa, penjaga atau tutor. Di Malaysia, homeschooling adalah keistimewaan yang diberikan dan bukannya hak. Hal ini kerana Akta Pendidikan Malaysia 1996 menetapkan bahawa pendidikan adalah wajib bagi semua kanak-kanak warga negara di sekolah kecuali yang diberi pengecualian atas sebab-sebab tertentu bagi mengikuti homeschooling. Sebagai contoh, kanak-kanak yang berpenyakit kronik dan tidak sesuai berada di tempat umum. Isu seterusnya adalah bilik darjah maya atau dikenali sebagai virtual classroom. Bilik darjah maya adalah persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan alat digital untuk menyampaikan pengalaman yang serupa dengan bilik darjah fizikal. Sejak dunia dilanda virus COVID-19, bilik darjah maya menjadi penyelesaian kepada proses pengajaran dan pembelajaran di rumah. Akan tetapi, jika diteruskan pengajian dan pembelajaran di bilik darjah maya ini, mampukah persekitaran seperti ini meningkatkan potensi murid mengikut matlamat falsafah pendidikan kebangsaan? Pembelajaran teradun juga menjadi salah satu isu yang dibincangkan dalam pengurusan bilik darjah masa kini. Ia juga dikenali sebagai blended learning. Kaedah pembelajaran ini menggabungkan teknik pengajaran bersemuka dan tidak bersemuka dengan menggunakan medium yang bersesuaian. Kaedah ini memberi guru ruang untuk merancang aktiviti pembelajaran yang bervariasi dengan mengambil kira minat dan kecenderungan murid. Pembelajaran ini semestinya memerlukan murid untuk memiliki perkakas digital dan capaian internet bagi membolehkan mereka mengakses bahan pembelajaran. Seterusnya, isu yang selalu didengari pada abad ke-21 ini adalah pendidikan 4.0. Dalam era industri 4.0 pada masa kini, pendidikan adalah sebagai pengalaman sepanjang hayat yang inklusif. Pelajar membina kemahiran dan guru bertindak sebagai fasilitator atau penggalak. Pendidikan berubah dari berpusatkan guru kepada pembelajaran abad ke-21 yang berpusatkan murid. Pendidikan 4.0 melatih murid untuk cekap dalam menyelesaikan masalah, boleh bekerjasama dengan pihak lain dan menyesuaikan diri dengan situasi dan realiti baharu. Isu-isu pengurusan kurikulum di bilik darjah. Yang pertama adalah perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum bermaksud perubahan yang boleh diubah kepada yang lebih baik maupun perubahan kepada yang lebih buruk juga boleh berlaku. Ini bermakna perubahan kurikulum membawa erti yang umum dan tidak khusus. Sebagai contohnya, di dalam bidang literature, terdapat 4 jenis perubahan yang berlaku iaitu perubahan hemostatik, perubahan perkembangan, perubahan neomobilistik dan juga perubahan metamorfistik. Isu yang kedua di dalam pengurusan kurikulum bilik darjah adalah perubahan dasar pendidikan, di mana terdapat pelbagai strategi pelaksanaan pendidikan dalam dasar pendidikan kebangsaan telah dilaksanakan. Antaranya ialah menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia di semua jenis sekolah, mewujudkan sistem peperiksaan yang sama di semua jenis sekolah dan juga melicinkan tata cara pengurusan pendidikan. Yang ketiga adalah saiz kelas. Saiz kelas juga dikenali sebagai kurikulum bilik darjah maya, di mana murid menggunakan kurikulum pembelajaran secara atas talian, mobil pembelajaran, PDPR dan sebagainya. Yang keempat pula adalah kepelbagaian guru, di mana kategori guru-guru yang mengajar di sekolah yang meliputi guru option, guru bukan option dan guru gantian. Kelima, pendidikan berorientasi peperiksaan. Peperiksaan dalam pendidikan di Malaysia merupakan antara kaedah pentaksiran yang digunakan untuk mengukur prestasi pencapaian individu di akhir proses pengajaran dan pembelajaran. Yang terakhir adalah pemasuhan penilaian. Pemasuhan peperiksaan berpusat yang dikendali oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia
iaitu penilaian pada peringkat sekolah rendah iaitu ujian penilaian sekolah rendah UPSR dan peringkat sekolah menengah iaitu penilaian tingkatan 3 atau PT3. Assalamualaikum, saya Amira Malina. Okey, saya akan menerangkan berkaitan faktor-faktor kemunculan isu pengurusan kurikulum bilik darjah. Okey, faktor yang pertama adalah faktor fizikal. Faktor fizikal meliputi persekitaran bilik darjah, di mana pembelajaran yang menyebabkan gangguan tingkah laku pelajar yang boleh diminimumkan. Okey, di mana persekitaran bilik darjah itu mempengaruhi pengajaran yang berkesan. Seterusnya adalah faktor emosi. Okey, untuk faktor emosi, faktor emosi yang kita tahu perasaan pelajar dan guru itu melibatkan proses dalam pengajaran tersebut. Okey, gaya pemimpinan untuk guru juga berbeza iaitu daripada demokratik, autokratik ataupun laissez-faire. Okey, segala-gala yang ketiga-tiga yang saya sebut tu gaya kepemimpinan itu mempengaruhi tingkah laku pelajar dalam bilik darjah. Okey, untuk menyumbangkan lagi, untuk mempengaruhi lagi emosi pelajar, guru sepatutnya atau sebolehnya memberi motivasi kata-kata semangat kepada pelajar untuk terus belajar dan terus bersemangat untuk belajar. Okey, untuk peraturan seterusnya adalah faktor sosial dan faktor teknikal. Okey, untuk faktor sosial adalah merujuk kepada pembinaan peraturan, prosedur semasa menjalankan aktiviti, interaksi sosial dan rutin bilik darjah. Okey, seperti yang kita tahu, dalam bilik darjah terdapat peraturan betul. Okey, di mana sekiranya guru meletakkan ataupun pelajar meletakkan dalam bilik darjah tidak boleh buat bising. So di mana harmoni berlaku dalam bilik darjah dan kondusif keadaan di situ, keadaan dalam bilik darjah teratur dan harmoni. Okey, so pelajar dapat belajar dengan harmoni. Macam tu. Okey, so pembinaan peraturan itu berlaku untuk pelajar mematuhi peraturan tersebut dan tingkah laku pelajar dapat dikawal. Seterusnya adalah faktor teknikal. Okey, untuk seterusnya, faktor teknikal ini merujuk teknik-teknik yang digunakan oleh guru merangsang semangat dan kesediaan belajar. Sebagai contoh, guru melatih kemahiran kecekapan dia menggunakan ABM ataupun BBN, di mana membantu pembelajaran pelajar lebih memotivasi untuk belajar subjek tersebut. Okey, di mana dengan tersebut pelajar lebih bersemangat untuk belajar. Seterusnya adalah faktor saiz kelas. Bilik darjah harus selesa serta dilengkapi dengan peredar udara dan pancaran cahaya yang mencukupi. Jika tidak, murid-murid akan merasa mengantuk dan kurang memberi perhatian semasa aktiviti pembelajaran. Seharusnya, saiz bilik darjah dapat menampung 25 ke 30 pelajar bagi keselesaan semasa pembelajaran itu berlaku. Seterusnya adalah peraturan dan panduan kelas. Ia digunakan dapat membantu guru mengawal dan menguruskan bilik darjah. Okey, peraturan ini fokus kepada aspek menumpukan perhatian, menunjukkan rasa hormat terhadap orang lain, sama-sama belajar dan sama guru dan pelajar. Okey, mengurangkan kebisingan dalam bilik darjah dan seterusnya menyelesaikan segala kerja dan tugasan sekolah. Itu sahaja. Terima kasih. Terdapat beberapa cabaran yang dihadapi dalam pengurusan kurikulum bilik darjah termasuk cabaran yang pertama, kepelbagaian murid. Murid-murid mempunyai keperluan pembelajaran yang berbeza-beza. Pengurusan kurikulum perlu memastikan bahawa kurikulum dapat menyesuaikan keperluan pelbagai jenis pembelajaran, termasuk pelajar yang mempunyai keperluan khas. Cabaran yang kedua, kekurangan sumber. Kurangnya sumber seperti buku teks, peralatan dan bahan bantu mengajar boleh menjadi cabaran dalam pengurusan kurikulum. Pengurus kurikulum perlu mencari cara untuk mengatasi kekurangan sumber ini agar pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Cabaran yang ketiga, kurangnya masa. Pengurus kurikulum sering menghadapi tekanan masa untuk menutupi semua matlamat dan silibus yang ditetapkan. Mereka perlu membuat keputusan yang bijak dalam menyusun kurikulum yang memaksimumkan penggunaan masa pembelajaran yang terhad. Cabaran yang keempat, penilaian. Pengurusan penilaian yang efektif adalah penting untuk memastikan keberkesanan kurikulum. Pengurus kurikulum perlu memastikan bahawa penilaian dibuat secara konsisten dan memberikan maklum balas yang berguna kepada pelajar.
Cabaran yang kelima, perubahan persekitaran pendidikan. Cabaran datang daripada perubahan dalam persekitaran pendidikan seperti teknologi, dasar pendidikan dan keperluan masyarakat. Pengurus kurikulum perlu mengikuti perkembangan ini dan memastikan kurikulum sentiasa relevan dan memenuhi keperluan semasa. Dan cabaran yang terakhir adalah komitmen guru. Keberkesanan pengurusan kurikulum bergantung kepada komitmen dan penyediaan guru untuk melaksanakan kurikulum dengan cekap. Pengurus kurikulum perlu memastikan guru dilengkapi dengan latihan dan sokongan yang mencukupi untuk melaksanakan kurikulum dengan berkesan. Saya Nurul Atika binti Muhammad Razi ingin menerangkan subtopik pihak-pihak menangani cabaran pengurusan kurikulum bilik darjah. Yang pertama adalah guru. Guru mestilah bersedia dengan segala kemungkinan dalam mengurus kurikulum bilik darjah bagi meningkatkan kualiti pendidikan. Guru juga seharusnya menguasai perubahan zaman untuk memastikan cabaran semasa dapat ditempuh dengan jaya. Yang kedua, pentadbir. Pentadbir merupakan orang tengah antara guru dan masyarakat. Mereka mestilah prihatin terhadap keperluan guru dan sekolah. Pihak sekolah juga harus mengurangkan beban para guru dengan mengalihkan kerja pekeranian atau jawatan dalam sesuatu jawatan kuasa daripada guru-guru. Pihak sekolah harus mengupah kerani dalam membantu melakukan kerja-kerja pekeranian. Mereka boleh mengupah penyedia untuk menjaga dan menyelia sesebuah jawatan kuasa atau tugasan. Seterusnya adalah murid. Murid merupakan golongan yang menjadi kayu ukur kepada pendidikan negara. Murid perlu bersedia untuk menuntut ilmu dan membentuk diri secara holistik. Kerjasama semua murid sangat diperlukan untuk memastikan ketemadunan dapat dibangunkan. Mereka perlu bekerjasama dan mempunyai kesedaran terhadap tanggungjawab dalam proses pengendalian kurikulum dalam bilik darjah. Seterusnya, ibu bapa. Ibu bapa bertanggungjawab terhadap kebajikan anak-anak dengan mengikuti pengembangan anak-anak di sekolah. Mereka perlu mengambil inisiatif untuk menghubungi pihak sekolah untuk mengetahui masalah yang dihadapi anak mereka. Contohnya, hadir dalam sebarang pertemuan antara ibu bapa dan guru. Guru dan ibu bapa akan dapat bermuafakat dan bekerjasama untuk bantu remaja masalah dengan cari jalan penyelesaian terbaik. Seterusnya adalah masyarakat. Masyarakat perlu mengambil langkah yang agresif dengan mengikuti perkembangan pendidikan negara agar tidak ketinggalan dan terus-menerus memberi pandangan negatif. Masyarakat yang berbilang kaum dan budaya seharusnya tidak bersifat perkauman antara satu sama lain. Perlu menerap budaya bersatu hati tanpa mengira kaum dan agama. Dan yang terakhir adalah kementerian. Kementerian merupakan entiti yang menjadi tonggak kepada sebarang perubahan dalam pendidikan. Kementerian harus merangka kursus-kursus untuk guru yang sedang mengajar dengan lebih sistematik. Topik dalam kursus harus lebih fokus kepada cara penyelesaian pengajaran atau cara pengajaran. Setiap guru hanya perlu menumpukan perhatiannya dalam option masing-masing dan topik khusus harus berkaitan dengan option masing-masing. Nama saya Hazimah binti Abdul Latif. Saya akan membentangkan subtopik yang terakhir iaitu analisis isu pengurusan kurikulum bilik darjah. Isu terkini yang telah dipilih iaitu pengurusan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR norma baru keciciran murid. Terdapat 4 faktor kemunculan isu pilihan. Yang pertama, kesihatan ataupun krisis. Dunia dilanda masalah kesihatan yang telah mengancam nyawa manusia. Virus COVID-19 telah menyekat kebebasan pergerakan manusia. Rantaian virus ini perlu diputuskan segera termasuklah di Malaysia. Faktor yang kedua iaitu undang-undang. Rentetan pengumuman Pemerintah Kawalan Pergerakan oleh Perdana Menteri Malaysia KPM telah mengarahkan semua institusi pendidikan di tangguh operasi pendidikan di premis seluruh negara. Faktor yang ketiga ialah falsafah pendidikan. Falsafah pendidikan kebangsaan telah menjelaskan bahawa pendidikan adalah satu usaha yang berterusan. Oleh itu, KPM telah mengarahkan pendidikan tetap diteruskan walaupun tanpa pertemuan fizikal seperti sebelumnya. Dan yang terakhir ialah faktor kesediaan. Guru-guru telah disediakan dengan jiwa pendidik yang tidak akan pernah mengalah dalam menyampaikan ilmu.
malah sentiasa bergerak untuk menyediakan diri dengan ilmu yang pelbagai sesuai dengan situasi yang akan mendatang. Seterusnya kita pergi kepada cabaran menghadapi isu pengurusan kurikulum bilik darjah. Terdapat 4 cabaran. Cabaran yang pertama, kemahiran guru. Barisan pendidik senior khususnya kurang kemahiran menggunakan medium baharu untuk menyampaikan ilmu kerana kurang pendedahan kepada medium tersebut. Tambahan pula untuk menjadikan ia sebahagian dari pendidikan. Cabaran yang kedua, capaian internet. Kerana capaian internet di negara kita masih lagi di tahap yang kurang memuaskan, terutamanya di kawasan luar bandar. Sedangkan pendidikan norma baharu ini sangat memerlukan capaian internet yang baik. Cabaran yang ketiga, suasana pembelajaran. Suasana pembelajaran berubah secara keseluruhan. Pelajar berada dalam suasana yang kurang kondusif untuk belajar. Komunikasi dan pantauan tidak dapat dimaksimumkan dan memberi kesan kepada tahap keberkesanan pembelajaran. Cabaran yang terakhir iaitu pentaksiran. Para pendidik perlu lebih kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pentaksiran. Pentaksiran yang diguna pakai sebelum ini mungkin terdapat kelompokan kerana sistem dan suasana PDP yang berubah. Seterusnya kita pergi kepada langkah menangani cabaran pengurusan kurikulum bilik darjah. Terdapat pelbagai pihak yang memainkan peranan penting. Pihak yang pertama, pelajar. Para pelajar itu sendiri perlu menyediakan motivasi intrinsik yang kuat untuk berhadapan dengan cabaran pembelajaran normal ini. Jadual belajar perlu disusun dan perlu sentiasa berusaha untuk tidak ketinggalan dalam mendapatkan apa yang diberi oleh guru. Pihak yang seterusnya, guru. Ilmu berkaitan pendidikan perlu sentiasa dikemaskini untuk memastikan pada pelajar mendapat apa yang patut mereka dapat. Guru perlu sentiasa mempunyai semangat juang yang tinggi dalam menghadapi cabaran pendidikan semasa. Pihak yang berikutnya, pentadbir. Pentadbir sekolah khususnya mempunyai ruang untuk menyediakan guru dengan kemahiran terkini sesuai dengan keperluan semasa. Mereka juga perlu mengamalkan fleksibiliti dalam memberi tugasan kepada para guru, malah menjadi fasilitator kepada guru dan ibu bapa. Pihak yang berikutnya, ibu bapa. Arus pendidikan terkini sangat memerlukan keterlibatan ibu bapa. Mereka perlu menjadi pembimbing kepada anak-anak di rumah. Ibu bapa juga sebagai pengawas yang sentiasa memastikan anak-anak turut serta dalam segala aktiviti yang dirancang. Pihak yang terakhir iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. KPM mempunyai peranan besar dalam situasi ini. KPM bertindak sebagai penyelesai masalah persekitaran kompleks ini. Kepekaan KPM mampu merungkai permasalahan yang dihadapi oleh guru, murid dan ibu bapa dengan keperluan pendidikan yang berterusan. Pelaksanaan, pengajaran dan pembelajaran memerlukan bukan sahaja kesederhanaan dalam apa jua tindakan, tetapi juga fleksibiliti dalam semua tindakan. Tindakan yang fleksibel akan memastikan fungsi dan peranan yang dimainkan oleh pemimpin pendidikan agar sentiasa mengikut keperluan semasa. Secara kesimpulannya, terdapat pelbagai isu-isu pengurusan kurikulum bilik darjah. Namun, yang paling ketara ialah pandemik COVID-19. Ia telah memaksa peralihan daripada tradisional kepada pembelajaran digital. Norma pendidikan baru ini juga menggabungkan teknologi digital dan aplikasi media sosial untuk meningkatkan pengalaman pembelajaran pelajar. Dengan menggunakan platform atas talian seperti DirecTV dan YouTube, KPM telah memasukkan PDPR sebagai standard alternatif untuk pembelajaran. Banyak cabaran dan peluang yang datang dengan inisiatif ini untuk mencapai matlamat pendidikan dan meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia.